نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Majlis, perangkat imam masjid ini, pengurusi masjid, seluruh ahli jawatan kuasa, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama marilah sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia-Nya pada malam ini kita dapat berada di dalam suatu majlis ilmu. Tujuan kita menuntut ilmu ni untuk menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita. Hasil daripada kita memperolehi ilmu, sama-sama kita dapat amalkan ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana yang telah disebut oleh Tuan Imam dan pengurusi majlis tadi, sekarang ini kita berada di ambang Ramadan. Tajuk kuliah ataupun tazkirah pada malam ini pun di ambang Ramadan. InsyaAllah kalau panjang umur 2-3 hari lagi, iaitu hari Rabu dan malam Khamis kita akan bertarawih dan keesokan harinya kita akan berpuasa. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kesemua ibadat-ibadat yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk mendidik, mengasuh, mengajar kita, melahirkan individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadat-ibadat yang Allah Taala suruh buat ni nak bagi didik kita, asuh kita nak bagi jadi baik. Contohnya sembahyang. Allah Subhanahu wa taala menyebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Seseorang yang melazimi sembahyang, istiqamah di dalam sembahyang di dalam arti kata yang sebenar, sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Melalui didikan dan tarbiyah sembahyang, insya-Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan dapat meninggalkan segala kemungkaran, perkara-perkara mungkar yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam bab puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana golongan yang terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Puasa ini bukan sahaja difardukan, diwajibkan kepada kita yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Ta'ala kata umat yang terdahulu terlebih dahulu puasa daripada kita. Tetapi kaifiat keadaan cara mereka berpuasa berbeza dengan kita. Di antaranya jumlah bilangan hari mereka lebih panjang daripada kita. Masa pun lebih panjang daripada kita. Tetapi mereka telah mendahului kita di dalam melakukan ibadat puasa. Di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut la'allakum tattaqun. La'alla di dalam Al-Quran ini, dia bukan makna mudah-mudahan. Sebagaimana yang kita belajar bahasa Arab tu kan, la'alla semoga mudah-mudahan. Tapi itulah terjemahnya.
Semoga mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, la'alla ni dengan makna pasti. Pasti menjadi orang yang bertakwa sekiranya kita berpuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan diajar oleh Nabi SAW. Dah confirm jadi orang yang baik. Jadi orang yang bertakwa apa makna? Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa itulah yang disebut sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering kedengaran tentang kalimah wali. Wujudnya wali di sesuatu tempat dan ciri-ciri perangai wali, begian. Dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala sebut wali. Siapa wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu tidak ada ketakutan kepada mereka dan juga tidak ada kebimbangan. Di akhirat nanti mereka tidak bimbang, tidak takut, kerana segala arahan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dilakukan dengan sebaik mungkin dan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala ditinggalkan oleh mereka. Lalu Allah Taala kata, wali ni siapa? Allazina amanu, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang memenuhi ciri-ciri dan sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah, mereka adalah wali Allah. Di antara ciri sifat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala gemetar hati lantaran gerun takut kepada Allah. Bukan dia sendiri sebut, orang sebut perkataan Allahu Akbar, dia menjadi gemetar takut. Sebagaimana keadaan yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat. Disebut nama Allah, Allahu Akbar, yang lain semuanya kecil semua. Dunia ni kecil saja. Yang besarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dibaca ayat-ayat suci Al-Quran, bertambah iman. Bukan mereka sendiri baca lagi, orang baca, dengar ayat Quran sahaja. Imam kita baca, qari baca, kita dengar bacaan Quran dalam radio, dalam TV. Jadi bertambah iman, bertambah keyakinan, bertambah ketakutan kepada Allah, bertambah persiapan untuk menuju kepada kematian, bertambah bernajab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan diri kita ini sebahagian daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau kita baca di dalam hadis Nabi SAW, hadis-hadis tentang fadilat ataupun kelebihan Ramadan, bulan Ramadan dan juga berpuasa di dalam bulan Ramadan ini terlalu banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa sufiqat syayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, digari ataupun dibelenggu syaitan. Apakah yang dimaksudkan dibuka pintu-pintu syurga? Dibuka pintu-pintu rahmat. Dibuka hati-hati manusia untuk rajin melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Ditutup pintu-pintu kemungkaran. Setiap tahun apabila berlakunya bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hati-hati manusia yang beriman kepada Allah Taala ni rajin buat ibadat. Sesuatu amalan, ibadat, kebajikan dan kebaikan yang kurang dilakukan ataupun tak dilakukan sebelum bulan Ramadan, mari bulan Ramadan ni dia semangat, dia tahu semangat lain macam.
Contohnya sembahyang berjemaah. Sebahagian daripada masjid-masjid di sudut kehadiran jemaah ni terlalu kurang. Lebih-lebih lagi pada sembahyang malam dan juga sembahyang subuh. Tetapi bulan Ramadan ini alhamdulillah 5 waktu, khususnya sembahyang malam. Sembahyang maghrib, isya, subuh ni ramai orang. Jadi saya rasa terharu, bangga dan bersyukur kepada Allah Ta'ala kehadiran malam ini begitu ramai sembahyang berjemaah dan juga sanggup duduk sementara menunggu isya untuk mendengar sedikit tazkirah. Malam ni je ke ramai atau malam-malam biasa macam tu Ustaz? Setiap malam macam tu? Alhamdulillah Perlis ni hebatlah. Syukur kepada Allah. Rajinnya orang sembahyang jemaah ni. Orang sembahyang ni ramai, tapi nak istiqamah sembahyang berjemaah bukan satu perkara yang senang. Di zaman Nabi bila sembahyang ni bukan saja sembahyang Jumaat, sembahyang 5 waktu ni pun sebagaimana sembahyang Jumaat. Mereka memenuhi masjid-masjid. Sebab Nabi SAW pernah memberi ancaman nak membakar rumah-rumah orang yang tak hadir sembahyang berjemaah. Maknanya berat kesalahan tuan-tuan. Bukan kata tak sembahyang. Tak sembahyang Jumaat tu satu kesalahan di sudut agama. Tapi alhamdulillah masjid kita dan mungkin juga keseluruhan masjid di negeri Perlis ini. Jadi kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi, dibuka pintu keberkatan. Orang jadi seronok nak beribadat kepada Allah. Sama ada sembahyang ke, bersedekah ke. Bulan puasa, tak bulan puasa orang bersedekah. Dalam bulan puasa ramai lagi, banyak lagi sumbangan dan sedekah yang disalurkan. Dalam sebelum bulan kedatangan Ramadan, ramai orang baca Quran. Tapi dalam bulan Ramadan ni ramai lagi, banyak lagi juzuk, ayat-ayat, surah-surah Al-Quran dibaca. Ini di antaranya Allah Ta'ala buka pintu keberkatan, pintu syurga, pintu jalan-jalan menuju ke syurga. Jalan menuju ke syurga ini suatu jalan yang susah, jalan yang sempit, jalan yang sukar. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Jalan-jalan ke syurga itu dipenuhi dengan kesulitan dan kepayahan. Sebab syurga adalah tempat nikmat, tempat ganjaran, tempat hadiah, tempat anugerah. Suatu ganjaran, hadiah, anugerah yang sangat istimewa, iaitu disediakan dengan segala bentuk kenikmatan. Macam-macam ada di dalam syurga ni. Jadi sudah tentu jalan-jalan menuju ke syurga ini suatu jalan yang sukar, yang payah. Jalan ke neraka ini suatu jalan yang menjadi keinginan, kesukaan kepada hati manusia. Tetapi kata Nabi SAW di dalam satu hadis, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar daripada rumah dia pergi menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan datang daripada rumah masing-masing, duduk di sini sebentar untuk menuntut ilmu. Kita sedang berjalan, sedang bergerak ke arah jalan-jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sebutkan tadi bahawa jalan masuk syurga ini payah, jalan masuk neraka ini senang, tapi sekarang kita mula melangkah. Kita mula bergerak untuk menuju jalan-jalan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila dikatakan menuntut ilmu, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman aw yatlubu fihi 'ilman, menuntut ilmu. Bila sebut menuntut ilmu ni Allah Taala kata bukan kita belajar begitu sahaja, tapi kita mempelajari ilmu dengan mendalam, dengan kesungguhan, dengan ketekunan. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat yang lain, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah
falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak harus kesemua orang yang beriman itu pergi berperang kesemuanya. Peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian daripada bentuk perjuangan. Mereka nak mengembangkan, nak menegakkan, menyebarkan agama Islam itu sebahagiannya selain daripada dakwah adalah peperangan. Apabila mereka ditekan, dicorobohi, diserang terlebih dahulu oleh orang-orang kafir, maka Allah Ta'ala benarkan mereka berjihad. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kelebihan orang yang berjihad di jalan Allah. Apabila mereka mati, dikira sebagai syahid dan diampun segala dosa mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka dikekalkan di dalam syurga. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah kamu kata orang yang mati syahid pada jalan Allah Ta'ala itu mati. Bahkan mereka hidup tetapi kamu tidak menyedari. Apabila mendengar ayat-ayat suci Al-Quran tentang kelebihan jihad, tentang kelebihan syahid, sahabat-sahabat ni bulu-bulu lah nak pergi berperang untuk memperolehi ganjaran syahid. Tetapi Allah Ta'ala kata jangan pergi berperang semua. Kalau semua pergi berperang, semua mati syahid, siapa yang nak menyebarkan ilmu agama Allah? Siapa yang nak bawa ilmu ini? Nak memperkenalkan, nak memahamkan masyarakat tentang agama Islam. Jadi orang dalam keadaan jahil. Bila jahil macam mana nak beramal dengan ajaran Islam? Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Jangan semua, tidak harus semua orang beriman itu pergi berperang kesemuanya. Hendaklah ada suatu firqah, satu kumpulan daripada kalangan mereka liyatafaqahu fid din. Allah Ta'ala kata bukan belajar sahaja tetapi dengan tafaqquh, mempelajari ilmu dengan cara mendalam. Dia kena faham betul-betul ilmu yang dipelajari. وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan hendaklah orang yang mempelajari ilmu dengan kefahaman yang mendalam ini, apabila pulang ke tempat masing-masing, kampung halaman masing-masing, rumah masing-masing, diberi peringatan kepada kaum mereka. Jadi sebahagian orang yang menuntut ilmu, dia tidak faqih, tidak tafaqquh. Dia belajar lebih kurang begitu sahaja. Lepas tu dah berasa hebat, berasa alim. Jadilah pendakwah, ustaz-ustaz, guru-guru. Kadang-kadang berlaku daripada kalangan asatizah ini menyebarkan maklumat yang salah, yang tidak tepat dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Sebab dia tak faqih, dia tak faham apa yang dia pelajari. 2 hari lepas orang hantar WhatsApp kat saya tentang ada seorang individu. Dia sebut ada seorang Tok Cha daripada Thailand. Tok Cha tuan-tuan tahu apa makna Tok Cha kan? Sami kan? Kalau orang Islam kita dipanggil ulama kan? Ni Tok Cha. Ada Tok Cha daripada Thailand ni, dia ada karamah. Bila dia lalu kat laut, tongkat dia kena air laut. Air laut tu kan sifat dia masin, jadi tawar habis. Tok Cha tu ada karamah. Kita belajar karamah tu ada kepada siapa? Wali-wali Allah, orang yang beriman kan? Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut tadi, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang Islam yang beriman sahaja ada karamah. Ni dia kata Tok Cha pun ada karamah. Karamah ni amrun khariqul lil adah. Perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa. Apa yang saya nak sebutkan di sini tidak faqih. Dia belajar, dia tak faham, akhirnya menyebarkan maklumat yang salah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata hendaklah dia mempelajari ilmu dengan secara mendalam lalu disebarkan. Jadi di dalam bulan puasa ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala
sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, membuka peluang-peluang untuk kita menimba ilmu. Di antaranya sebahagian daripada masjid di tempat adanya tazkirah Ramadan. Malam 27 Ramadan adanya apa? Ceramah Badal Kubra, Nuzulul Quran dan sebagainya. Selain daripada itu, imam-imam di dalam sembahyang membaca ayat-ayat yang lain daripada ayat-ayat yang biasa dibaca sebelum Ramadan. Itu bagi kita yang tak yang jangan-jangan dengar lah. Biasanya mana-mana imam yang hafiz ataupun hafal Quran, dia tak semestinya dalam bulan Ramadan sahaja dia baca. Tetapi bagi kita, kadang-kadang bagi seorang sebahagian orang awam ni, dia jangan-jangan dengar ayat atas-atas tu. Dia duk dengar daripada apa? Wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Tapi dalam bulan Ramadan dengan ayat-ayat yang jarang kita dengar, ianya juga sebagai suatu tazkirah, satu peringatan kepada diri kita. Saya nak sebut di sini hadirin sekalian, untuk diri saya dan sahabat-sahabat sekalian, tazkirah yang paling tepat, yang paling menyentuh, yang paling memperolehi kesedaran, keisafan adalah tazkirah yang datang daripada Al-Quran. Sebab tu kita kena selalu dengar ayat Quran. Di samping kita kena selalu dengar, dan kita kena selalu baca ayat Quran. Jadi pada malam ini kita nak buat satu persiapan di sudut rohani kita. Dengan kedatangan bulan Ramadan ini, suatu bulan yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Jangan menganggap dengan kemunculan kedatangan bulan Ramadan itu suatu bebanan, kesulitan, kepayahan kepada kita. Allah, mari bulan Ramadan pula, kena puasa, lapar, dahaga, letih, penat. Allah, mari pula. Tahun lepas dah kena dah sekali. Itu bagi orang yang tak rasa bulan Ramadan itu suatu anugerah, satu peluang untuk dia meningkatkan ibadat dia kepada Allah. Mungkin diramalkan dalam bulan Ramadan ini musim panas. Tempat kami dah mula panas, saya datang tadi pun panas juga. Maknanya mungkin bulan Ramadan ini suasana panas, maknanya ramai orang dahaga. Cepat lapar. Nak kena puasa pula. Segala lintasan ada perasaan itu perlu dibuang. Sama ada datang musim hujan ke, musim panas ke, bulan Ramadan adalah bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Suatu bulan yang sentiasa ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sama-sama kita pasang niat betul-betul. Mungkin ada beberapa amalan, beberapa ibadat yang kita tak begitu pulung, tak begitu tekun di dalam Ramadan yang lepas. Pada tahun ini kita pasang niat betul-betul untuk kita meningkatkan, menambahkan ibadat-ibadat di dalam bulan Ramadan. Kalau tahun lepas andai kata kita dah pulung dah tekun dah, tahun ini kita tambah lagi. Sebab umur kita pun makin meningkat, makin menambah. Takkan ibadat kita, amalan kita duk takut lama. Bila makin meningkat, makin tambah, makin banyak, dia sedang pergi ke mana tu? Sedang pergi kepada kematian. Dia ibarat matahari, tuan-tuan. Umur kita ni dia naik sampai tengah-tengah kaki langit, tengah-tengah langit, lepas tu dia menurun. Waktu maghrib dia panggil ghurub, tenggelam. Kita pun daripada kanak-kanak, daripada bayi, kanak-kanak, remaja sampai tua. Lepas tu kita mula dah menurun. Kita ni dah mungkin, sebahagian kita ni dah masuk waktu, umur dia masuk waktu zuhur. Sebahagiannya dah masuk waktu asar. Maknanya apa maksudnya? Dah dekat dengan maghrib kan? Ada orang tua-tua tempat saya disebut umur saya ni dah senja. Maknanya dah petang nak masuk maghrib, matahari nak tenggelam. Maknanya hampir kita ni hampir kepada kematian. Sebelum kita mati, adakah kita yakin bahawa ibadat-ibadat yang kita lakukan, pahala-pahala yang kita miliki dah terlalu banyak, tanpa kita memerlukan menambah pahala dan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan adakah kita pasti segala dosa-dosa yang kita buat pada masa yang lampau
telah diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut dalam hadis kita baca tadi, peluang dibuka pintu keberkatan, dibuka pintu untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala ibadat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut di dalam hadis yang lain, man qama ramadhana wahtisaban, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa-siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan kepada Allah. Apa maksud dengan penuh keimanan? Penuh ketundukan. Bulan Ramadan yang Allah Ta'ala jadikan, yang Allah Ta'ala perintahkan puasa ini, dia terima dengan penuh hati. Bukan suatu dia merasakan di dalam perasaan diri dia dengan suatu perasaan bebanan, suatu kepayahan, suatu kesulitan datang bulan Ramadan ini. Dia berlapang dada dan dia rasa seronok dengan kemunculan bulan Ramadan yang dibuka peluang yang begitu banyak untuk dia membuat pahala di hadapan Allah. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan kepada Allah. Bukan sahaja dia berpuasa dengan penuh tuntutan iman. Jadi iman tidak akan sempurna melainkan kita tunduk kepada sesuatu arahan dan perintah Allah dengan ketundukan yang sempurna, dengan ketundukan yang bersungguh-sungguh. Bukan sahaja tunduk di sudut zahir, bahkan ketundukan di dalam hati. Sebab itu dalam Al-Quran, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Segala hukum telah diputuskan oleh Allah, dan juga segala hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Nabi SAW kita terima bukan sahaja di sudut zahir, dengan hati. Jangan ada berlaku di dalam hati kita suatu kesempitan, kepayahan di dalam menerima hukum Allah. Kita tengok para Nabi, hadirin sekalian. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka menerima segala hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh ketundukan di dalam hati. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa izi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika kami telah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, lalu Nabi Ibrahim fa'atammahunna. Allah Ta'ala kata semua kalimat-kalimat tersebut disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalimat di sini ditafsirkan oleh para ulama, yakni ulama-ulama tafsir, adalah perintah dan juga larangan. Perintah dan juga larangan. Semua perintah yang didatang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim semuanya dituruti, dipatuhi dengan sebaik mungkin. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berkhitan di dalam usia dah lanjut. Dah tua, Allah Taala datangkan perintah khitan. Khitan ni maknanya bersunat. Kalau kita umur sekarang ni diwajibkan berkhitan, malu rasanya. Dia tak malu, ini perintah Allah Taala. Diperintahkan oleh Allah berkahwin dengan isteri yang kedua, Hajar. Dia buat kerana ianya perintah Allah. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala isteri dia melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Beberapa hari kelahiran Ismail diperintahkan supaya meninggal anak kesayangannya. Dia buat. Setelah anak dia dewasa, mampu bekerja, mampu memberi pertolongan bantuan terhadap kerja-kerja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala perintah suruh sembelih pula. Dia buat, walaupun akhirnya ditukar dengan kibas. Inilah ketundukan yang sebenar terhadap perintah Allah.
Mereka melakukan perintah Allah dengan penuh keimanan, penuh ketundukan kepada Allah, bukan secara terpaksa. Jadi bulan Ramadan dan bulan Ramadan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, jangan rasa terpaksa, rasa bebanan, suatu tekanan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga memberi suatu kelebihan di dalam bulan Ramadan. Di samping melipat gandakan pahala orang yang berpuasa, dijadikan malam-malam yang tertentu di dalam bulan Ramadan ini sebagai satu malam yang sangat besar anugerah pahala di sisi Allah Ta'ala, dengan diturunkan Lailatul Qadar yang Nabi sebut di dalam hadis tadi, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni bila berlaku, tuan-tuan? 21 ke atas, 20 ke atas ya. Malam-malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya pada suatu hari. Dia keluar untuk nak beritahu tentang tarikh berlakunya Lailatul Qadar. Tiba-tiba sampai di pertengahan jalan, ada dua orang sahabat ni krisis, berlaku sedikit jidal, pertengkaran. Rasulullah datang tu nak beritahu dah kepada para sahabat tentang tarikh berlakunya Lailatul Qadar, untuk memudahkan umatnya memberi tumpuan. Rasulullah kata, aku mari tadi aku teringat nak beritahu tarikh Lailatul Qadar, tengok kamu duk bertengkar, langsung aku terlupa. Lalu Rasulullah kata, tak apa, pilihlah malam-malam 10 malam yang terakhir, iaitu malam-malam yang ganjil. Jadi oleh kerana itu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi suatu panduan malam-malam yang ganjil, jadi boleh berlaku pada malam yang ganjil itu malam bila? Malam 21, 23, 27, 25, 27, 29. Jadi Rasulullah sendiri tidak mentakyinkan, menentukan kedudukan malam Lailatul Qadar. Cuma adalah kalau kita baca dalam kitab kan. Kalau puasa hari ni berlaku puasa hari apa? Jadi bulan Lailatul Qadar berlaku sekian-sekian hari bulan, sekian-sekian malam. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis, Rasulullah tidak menentukan. Sedangkan Lailatul Qadar benda yang tersembunyi daripada maklumat manusia. Kalau Rasulullah tak tahu, selain daripada Rasulullah ni tahu tak? Dah confirm tak tahu, sebab Rasulullah pun tak tahu. Rasulullah nak beritahu, dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa perkara hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyembunyikan maklumat daripada pengetahuan kita. Yang pertamanya Lailatul Qadar, yang keduanya tarikh kita mati, yang ketiganya bila berlakunya kiamat. 3 perkara ni. Sebab apa Allah Ta'ala bagi jadi macam tu? Nak bagi kita sentiasa bersedia. Bukan saja kalau contohnya berlaku malam Lailatul Qadar pada 27. Malam 27. Jadi orang kita, orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hanya memberi tumpuan untuk melakukan ibadah ataupun meningkatkan ibadah pada malam 27. Malam-malam yang lain lengang, masjid kosong, nak dapat satu sah pun payah. Malam 27 dia penuh balik. Sebab malam tu berlaku Lailatul Qadar. Malam yang lain dia tidak bersedia. Tetapi di tempat kita ni berbeza. Yang ramainya malam pertama tu, pertama, kedua, minggu pertama lah kita kata. Minggu kedua kurang sikit. Minggu ketiga lengang, tinggal Tok Imam, Tok Siap, Tok Bilal, hak biasa-biasa datang masjid. Hak lain tu apa? Buat persiapan raya. Persiapan nak masuk Ramadan dengan persiapan rohani tadi dia tak bersedia. Hak nak raya ni dia pulun. Nak cari apa dia? Cari bulu lemangnya, daun ketupatnya, cari ayam kampung nak buat rendangnya, itik seratinya.
Harum manis ya. Ni dia boleh ada harum manis kan. Yang tu dia belum. Hak syuru punya pasal, masuk punya pasal hak tu dia bersungguh. Kalau orang rumah kita dia siap apa? Dengan langsir nak mesti baru, sofa baru. Setengah-setengah lah, bukan semua kan. Nak sambut raya ni, nak sambut raya dia pulun. Nak sambut bulan Ramadan dia tak apa nak pulun. Jadi insya-Allah tahun ni kita buat perubahan. Hak nak pulunnya nak masuk Ramadan ni. Hak raya tu ala kadar lah. Sekadar kemampuan kita. Kita tak tahu. Saya sehari duduk semalam, sehari lepas. Hari-hari sampai saja masuk orang hantar dalam WhatsApp ni. Ada saja orang mati, orang yang kita kenal. Orang ni meninggal, orang ni meninggal. Sampai satu masa, sampai giliran kita. So ni ditakdirkan orang lain sampai senarai tu. Senarai tu dah ada dah dekat malaikat maut. Jangan kita duk perasan kita ni jauh lagi. Dah ada dah. Tunggu masa dah. Sampai giliran kita, sampai masa kita, masa tu pula kedengaran kita pula mati. Hari ni kita pergi ziarah mati. Esok orang ziarah kita mati pula. Hari ni kita hantar orang ke kubur, besok orang hantar pula ke kubur. Kita hantar, orang hantar kita pula. Hari ni kita pikul bawa keranda jenazah. Jenazah orang, sahabat kita, adik-beradik kita ataupun sesiapa saja. Esok orang bawa kita pula. Semua manusia akan berhadapan dengan suasana situasi yang macam tu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal seseorang kamu, tak boleh nak mempercepatkan sesaat dan juga tidak boleh memperlewatkan. Paling cantik, paling comelnya di sudut perasaan sebagai persiapan untuk berhadapan dengan bulan Ramadan ni. Di sudut ajal nyawa kita tak tahu di tangan Allah, tapi kita nak bagi semangat kita buat ibadat, kita kena rasa ini Ramadan yang terakhir untukku. Dan boleh jadi begitu. Walaupun ajal maut ini di tangan Tuhan, kita tak tahu, dan boleh jadi macam tu. Untuk sebagai motivasi kepada diri kita, untuk kita rajin melakukan ibadat, kita kata mungkinlah Ramadan ni Ramadan terakhir untuk aku. Sebab saudara mara kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita, dulu bersama dengan kita menunaikan puasa di bulan Ramadan, sama-sama berjemaah menunaikan tarawih, sama-sama berqiyamul lail, tadarus al-Quran. Tahun ni dah tak ada. Jadi kita pun akan mengikuti jejak langkah mereka. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai kematian. Jadi kita tangguh dulu untuk beri laluan kepada muazzin untuk melaungkan seruan azan.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi masa yang berbaki sedikit lagi ni, sebagai penutup tazkirah di amal Ramadan ini, saya ingin membaca beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya, as-siyamu junnatun fala yarfas wala yajhal, wa ini imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Apabila seseorang itu berpuasa, puasa itu adalah perisai. Apa maksud perisai? Penghalang, dinding ataupun benteng untuk seseorang itu melakukan sesuatu dosa, maksiat, kesalahan, kemungkaran ketika dia sedang berpuasa ataupun di dalam bulan Ramadan. Bukanlah bermaksud di luar bulan Ramadan kita boleh melakukan sebarang dosa dan juga maksiat. Tetapi apabila seseorang itu sedang berpuasa ataupun berada di dalam bulan Ramadan, puasa dan bulan Ramadan itu mengawal dirinya. Sebab itu disebut bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan. Tidak munasabah, tidak sesuai kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, yang dilimpahkan rahmat oleh Allah dan juga pahala, kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Sebab itu biasa juga orang sebut kan, bila orang duk kata, duk cerita hal orang ataupun mengumpat kat orang di sisi seseorang, dia kata tak boleh ni, sekarang ni bulan puasa, kita sedang berpuasa. Maknanya mengumpat kita melakukan sebarang dosa bukan sahaja di dalam bulan puasa, setiap bulan ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata, jangan melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan seperti orang jahil. Orang jahil ni maknanya orang tak ada kefahaman tentang agama. Dan jangan bercakap perkara-perkara yang keji. Dan apabila seorang itu memerangi ataupun mencaci dia, hendaklah dia berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jadi hadirin sekalian, bulan puasa adalah bulan latihan. Maksudnya Allah Ta'ala didik kita, asuh kita, melatih diri kita menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekiranya ataupun seandainya disiplin ataupun peraturan-peraturan yang kita lalui, tarbiyah dan juga asuhan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu diteruskan ataupun kita sambung 11 bulan yang berikutnya. Bulan puasa kita latihan tak mengumpat, tak mengata orang, kita banyak baca Quran, berzikir, berqiyamul lail, dan amalan-amalan yang adi yang biasa dilakukan dalam bulan Ramadan ini diteruskan 11 bulan yang berikutnya dan tahun-tahun yang berikutnya, sampailah kita mati. Itulah yang tercapai, barulah tercapai maksud la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa ataupun pasti kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab bulan Ramadan ini bulan training sahaja, bulan latihan. Tetapi masalahnya sampai sekarang ni tak betul-betul jadi orang yang bertakwa, tak betul-betul jadi orang beriman. Sebab apa? Habis saja Ramadan, masuk saja satu Syawal, kita meninggalkan amalan-amalan yang biasa kita buat dalam bulan Ramadan. Di sudut puasa sunatnya, baca Qurannya, berzikir, berselawat, qiyamul lail, dah habis. Habis Ramadan habis. Tapi Allah Ta'ala sayang kepada kita. Panjang umur tahun depan, dijadikan bulan Ramadan pula, satu bulan Ramadan tahun depan pula. Tak jauh apa jadi lagi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala jadi juga pula tahun yang berikutnya. Diperintahkan supaya kita melakukan ibadat-ibadat yang banyak dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah pada malam ini, bermula pada malam ini, kita perlu menanamkan suatu semangat yang kuat di dalam diri kita berhadapan dengan bulan Ramadan ini. Kita ambil peluang sebaik mungkin untuk meningkatkan amal bakti kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat dan bertaubat kepada Allah. Dan insya-Allah selepas bulan Ramadan, amalan yang rutin yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan diteruskan sehingga kita menemu Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ajal ataupun sebagai kematian. Dan insya-Allah dengan istiqamah amalan-amalan tersebut tercapailah maksud la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa, hasil daripada tarbiyah
asuhan didikan di dalam bulan Ramadan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.